Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita berjumpa lagi dalam video bahagian yang keempat untuk tindak balas peroksidaan dan penurunan. Hari ini kita akan membincangkan pengaratan sebagai suatu tindak balas redox. Pertama sekali kita akan membincangkan mengenai kakisan logam. Apa itu kakisan logam? Kakisan logam merupakan tindak balas redox di mana logam dioksidakan secara semula jadi dengan cara kehilangan elektron membentuk ion logam. Contohnya logam zinc. Apabila terdedah di udara, zinc akan melepaskan elektron membentuk ion zinc. So itu adalah kakisan logam. So kalau kita ada logam lain macam magnesium melepaskan 2 elektron membentuk ion magnesium. So itu adalah kakisan logam magnesium. Sekiranya aluminium melepaskan 3 elektron membentuk ion aluminium. So itu kita panggil kakisan logam ion aluminium. So cikgu harap anda faham apa itu kakisan logam. Secara mudahnya, kakisan logam ni bila logam melepaskan elektron ataupun logam kehilangan elektron membentuk ion logam. So itu adalah kakisan logam. Sesetengah logam seperti aluminium, zinc dan juga plumbum membentuk lapisan oksida yang keras, sukar retak dan juga telap untuk mencegah logam tersebut daripada terus terkakis. Maksudnya bila dia teroksida di lapisan luar tu, so lapisan luar tu keras, so di dalam akan selamat. Jadi hanya bahagian luar sahaja yang terkakis membentuk oksida logam. Tetapi logam seperti magnesium dan juga ferrum membentuk oksida logam yang rapuh dan juga tidak padat. Contoh, kita pernah buat eksperimen formula empirik magnesium. Salah satu prosedurnya kita kikiskan ataupun gosokkan permukaan magnesium dengan getah pasir. So dia sangat mudah tertanggal sebab oksida logam magnesium rapuh dan juga tidak padat. Maka logam yang berada di bawahnya tidak selamatlah. Dia akan terus teroksida ataupun mengalami kakisan logam. Kakisan elektrokimia. Kakisan elektrokimia ni apabila ada 2 logam bersentuhan di antara satu sama lain, kemudian ada elektrolit. Elektrolit ni larutan yang mengandungi ion-ion yang bebas bergerak, boleh mengalirkan elektrik. Bila 2 logam yang berlainan bersentuhan dalam suatu elektrolit, logam yang lebih elektropositif akan kehilangan elektron dan terkakis, dan logam yang kurang elektropositif akan terselamat daripada terkakis. Itu adalah kakisan elektrokimia. Terdapat juga kadar kakisan logam. Kadar kakisan logam akan meningkat sekiranya jarak di antara 2 logam dalam siri elektrokimia semakin jauh. Contohnya magnesium dengan ferrum dan magnesium dengan kuprum. Jadi kadar pemindahan elektron daripada magnesium kepada kuprum adalah lebih tinggi berbanding magnesium kepada ferrum. Maksudnya semakin jauh jarak di antara 2 logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi kadar kakisan. Maksudnya magnesium akan lebih cepat terkakis. Jadi dalam bahagian pengaratan ini kita akan tengok bagaimana atom ferrum melepaskan elektron membentuk ion ferrum 2. Ion ferrum 2 adalah berwarna hijau. Dan bagaimana syarat untuk pengaratan? Pengaratan besi ada syarat, iaitu mesti dalam keadaan ada air dan juga oksigen. Maka pengaratan akan berlaku. Sekiranya tiada salah satu, iaitu air ataupun oksigen, pengaratan tidak akan berlaku. Jadi adakah pengaratan ni baik? Jadi isu kenapa pengaratan ni orang tak suka? Sebab kalau tengok pengaratan dia berwarna perang yang buruk, tak cantik, menyebabkan peralatan kita kelihatan tidak menarik. Sebab itu pengaratan sebenarnya kita nak elakkan, kerana pengaratan besi menyebabkan peralatan kita tidak menarik dan juga rapuh, maksudnya rosak. Kalau dia oksida logam ferrum ni, ferrum 2 oksida ataupun ferrum 3 oksida,
dia sangat rapuh lapisan tu, so oksigen dengan air akan terus masuk ke dalam logam ferrum dan besi akan berterusan berkarat-berkarat sehinggalah semua berkarat dan peralatan tersebut akan berkarat secara keseluruhan. Okay, sekarang kita akan bincang bagaimana mekanisme pengaratan besi. So, mekanisme pengaratan besi, anda perlu melukis mekanisme pengaratan besi. Jadi, mula-mula sekali kita akan melukis bagaimanakah mekanisme pengaratan besi. So, cuba lihat gambar rajah yang cikgu berikan. Anda mesti melukis sehingga membentuk seperti gambar rajah di sebelah cikgu. Okay, kalau awak tengok gambar rajah seperti kompleks, tapi cikgu akan cuba ringkaskan untuk anda supaya nampak lebih mudah. Pertama sekali, pastikan anda bersedia dengan kertas, pensel dan juga pembaris. Kita akan sama-sama melukis mekanisme pengaratan besi. Pastikan anda bersama-sama dengan cikgu. Okay, mula-mula sekali kita lukiskan bongkah besi. Okay, di tengah-tengah dia macam ada lekuk sikit. Labelkan besi. Kemudian satu titisan air pada permukaan besi. Okay, labelkan titisan air. Okay, di sekeliling titisan air ada oksigen. Kita akan tanda 3 tempat yang penting di tengah dan hujung. Hujung mempunyai ketumpatan oksigen yang tinggi, di tengah kurang kerana jauh dengan besi, maka di tengah itu akan membentuk anod, kawasan anod. Di anod, ferrum melepaskan elektron membentuk ion ferrum 2. Seterusnya, elektron akan bergerak di tengah menuju ke katod. Kawasan oksigen yang tinggi adalah katod. Maka elektron akan bertemu dengan oksigen dan juga air di katod. So, apabila 3 elemen ini bergabung, ion hidroksida akan terbentuk. Okay, di kedua-dua katod tuliskan persamaan setengah yang sama. Kemudian di kawasan yang cikgu lorekkan ini, karat akan mula terbentuk. Apabila ferrum 2 bertemu dengan ion hidroksida, ferrum 2 hidroksida akan terbentuk. Ferrum 2 hidroksida adalah berwarna hijau. Kemudian ferrum 2 hidroksida akan teroksida sekali lagi dengan oksigen membentuk ferrum 3 oksida terhidrat, iaitu karat berwarna perang. Okay, ferrum 2 sangat mudah teroksida membentuk ferrum 3. Fe2O3 titik X H2O. X kita tidak tahu nilainya berapa, so kita nyatakan X sahaja. Labelkan kawasan karat. Itu adalah markah yang terakhir kita akan dapat pada gambar rajah mekanisme pengaratan besi. Okay, sekarang lihat gambar rajah mekanisme pengaratan besi anda. Adakah sama seperti gambar rajah cikgu di sebelah? Kalau sama, okay, well done, you have done a great job. Sekiranya tidak sama seperti gambar rajah di sebelah, okay, biasanya kalau tak cantik, cikgu akan koyak. Koyak macam ni. Untuk eksperimen 3.1, kita akan mengkaji kesan sentuhan logam lain terhadap pengaratan besi. Hipotesis kita, logam yang lebih elektropositif akan mencegah pengaratan besi, logam yang kurang elektropositif akan menyebabkan besi berkarat.
Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah jenis logam yang bersentuh dengan paku besi, bergerak balas ke pengeratan besi yang dimalarkan kita menggunakan paku besi. Anda rujuk eksperimen dalam buku teks, kita menggunakan dua larutan penunjuk phenolphthalein dan kalium hexacyanopherat 2. Jika pemerhatian kita terdapat tumpuk biru di sekeliling paku besi menunjukkan ion ferrum 2 hadir, maka besi akan berkarat. Manakala jika warna merah jambu, maka ion hidroksida sahaja yang hadir, maka besi tidak berkarat. Ini kerana besi yang bersentuh dengan logam yang kurang elektropositif akan menyebabkan pengaratan berlaku dengan lebih cepat. Manakala jika bersentuh dengan logam yang lebih elektropositif seperti magnesium atau zinc, maka besi tidak akan berkarat kerana logam yang lebih elektropositif akan melepaskan elektron. Anda boleh perhatikan pada gambar rajah yang cikgu sediakan, itu contoh paku besi bersentuh dengan logam zinc, dan ini pula paku besi bersentuh dengan logam kuprum. Perhatikan perbezaan warna. Maka kesimpulannya, biru berkarat sekiranya warna merah jambu tidak berkarat. Kaedah-kaedah mencegah pengaratan besi. Jadi disebabkan kita tak nak besi kita berkarat, sebab berkarat itu tidak cantik. So cikgu harap anda belum lagi berkarat, sebab kalau anda berkarat mungkin anda juga tidak cantik. Menggunakan lapisan pelindung. Macam mana lapisan pelindung? Disebabkan permukaan yang akan terdedah kepada oksigen dan juga air, so kita lindungi permukaan logam tersebut daripada bersentuh dengan air dan juga oksigen. Cat, kita simpan dalam minyak, dan juga kita buat penyaduran. Contohnya besi disadur dengan logam magnesium, logam zinc. Jadi zinc dan juga magnesium yang akan terkakis, manakala besi terselamat. Seterusnya ialah menggunakan perlindungan elektrokimia ataupun anode karbon, di mana besi itu kita sambungkan dengan wayar ke penebat and then letakkan magnesium. Maka biasanya kita gunakan kaedah ini untuk saluran paip besi bawah tanah. Besi ni sebenarnya dia murah, murah, senang diperolehi, sebab itu digunakan secara meluas di dalam industri. Tapi kekurangan dia besi boleh. Jadi kita boleh cegah, kita boleh guna, don't worry. So kita guna perlindungan elektrokimia, sambung dengan logam yang lebih elektropositif. Jadi logam yang lebih elektropositif akan terkorban dan besi selamat. Yang seterusnya ialah pengaloyan. Pengaloyan ni kita campur besi dengan beberapa logam lain. Contohnya keluli. Keluli ialah campuran besi dan juga karbon. Jadi mengelakkan besi daripada berkarat. So keluli dia kurang berkarat, dipanggil keluli tahan karat. Kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini ialah pengeratan besi. Pastikan anda faham mengenai yang pertama, kakisan logam. Kakisan logam, logam melepaskan elektron membentuk ion logam, itu adalah tindak balas pengoksidaan. Kakisan elektrokimia, apabila dua logam bersentuh dalam elektrolit, logam yang lebih elektropositif akan melepaskan elektron, logam yang kurang elektropositif akan terselamat. Dan kita ada pengeratan besi, kan anda menghafal dan juga praktis cara melukis mekanisme pengeratan besi untuk dapat 3 markah sebenarnya gambar rajah tersebut. Kemudian kita ada eksperimen, iaitu bagaimana logam lain yang bersentuh dengan besi mempengaruhi pengeratan besi. Ingat, merah jambu, dua perkataan, merah jambu tidak berkarat. Biru, sekiranya tumpuk biru yang kelihatan, maka berkarat. Sekiranya pemerhatian kita berwarna biru, logam tersebut berkarat. Berwarna merah jambu tidak berkarat, bermaksud besi telah dililit dengan logam yang lebih elektropositif. Besi terselamat. Jadi kalau anda
ada sifat seperti besi mudah berkarat, maka anda berkawanlah dengan kawan yang lebih elektropositif, anda akan terselamat kawan anda yang akan berkarat.